Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد, Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Perbahasan kita masih lagi pada bab yang ketiga, iaitu bantahan ke atas cara berdalilkan Al-Quran. Sambungan terakhir muka surat yang ke-54, bantahan ke atas pembahagian kepada hakikat dan syariat. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata ramai tokoh ulama yang membantah pembahagian ajaran Islam kepada hakikat dan juga syariat. Antara mereka adalah Ibn Aqil. Jadi dia sebut pendek ringkas je. Bantahan Ibn Jauzi. Terus pada bantahan Ibn Jauzi. Ibn Jauzi menganggap kebanyakan ahli sufi sebagai orang yang jahil kerana memisahkan antara hakikat dan syariat. Ini kerana bagi beliau syariat itu kesemuanya adalah hakikat. Ibn Jauzi juga menyatakan mereka menamakan ilmu syariat dengan ilmu zahir, manakala bisikan yang berlaku ke dalam jiwa sebagai ilmu batin. Ini disebut oleh Ibn Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, bantahan ke atas kelompok sufi. Ibn Jauzi berhujah bahawa ungkapan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli sufi generasi awal, misalnya ucapan yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar Ad-Daqqaq yang merupakan sahabat Al-Junaid, Junaid Al-Baghdadi. Katanya, aku pernah melalui padang pasir, tempat di mana kaum Bani Israel sesat. Ketika itu terlintas di dalam hatiku ilmu hakikat itu berbeza sama sekali dengan ilmu syariat. Kemudian satu bisikan membisik kepadaku, setiap hakikat yang tidak diikuti dengan syariat adalah kufur. Ini ialah kenyataan daripada Abu Bakar Ad-Daqqaq. Ibn Jauzi nak sebut ada beza, ada jurang yang jauh antara sufi yang awal yang masih lagi terbimbing dan terpimpin dengan wahyu. Sebab tu kita tengok dalam kata-kata Abu Bakar Ad-Daqqaq ni, dia kata setiap hakikat yang tidak diikuti dengan syariat adalah kufur. Maknanya satu orang yang mengakui bergelumang dengan ilmu hakikat tak berpisah daripada mereka syariat. Syariat ni ialah umumnya rukun Islam tu. Itu yang paling ringkas. Bermula dengan syahadah. Syahadah ni semua syahadah lah. Ahli sufi bersyahadah. Salat, puasa, zakat, haji. Sebab golongan yang bergelumang dengan hakikat yang tak betul ni, mereka mengatakan mereka terangkat syariat. Yang ni datang kemudian. Yang ni datang selepas daripada Junaid Al-Baghdadi, datang selepas daripada Abu Bakar Ad-Daqqaq, datang selepas daripada Abdul Qadir Al-Jilani, selepas juga daripada Ibrahim bin Adham. Nama-nama yang saya sebut ni ialah nama-nama yang sangat terkenal,
khususnya bagi orang yang duduk dalam kesufian. Ini ialah nama tokoh-tokoh sufi. Yang paling terkenal ialah Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani satu orang yang sangat follow mazhab Hambali. Dia memang ikut mazhab Hambali. Walaupun dia duduk di kawasan Iraq dan Baghdad ni, iaitu kawasan yang mengamalkan mazhab Abu Hanifah, tapi dengan sebab dia datang pada tempat lain dan dia juga orang yang ada kefahaman dalam fiqh walaupun tak mendalam, dia melihat dalam empat-empat mazhab ni, mazhab yang paling follow dalil tanpa takwilan yang banyak, tanpa membuat tafsiran-tafsiran yang mengeluarkan cabang-cabang banyak, ialah mazhab Hambali. Jadi dia follow mazhab Hambali. Walaupun dia satu orang sufi, walaupun dia satu orang yang bertarikat. Itu benda yang kita kena tahu. Maknanya dakwaan yang datang kemudian, yang kata tak ada dah syariat, yang kata tak perlu pada salat, tak perlu pada puasa, ini semua ilmu-ilmu zahir yang perlu pada orang awam saja ataupun orang pertengahan saja, ini dakwaan kemudian. Dakwaan ini tidak dipersetujui pun dan tidak dilalui dan dilakui oleh semua tokoh-tokoh sufi yang awal. Benda yang sama juga disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab beliau Risalah Al-Qushairiyah. Ibn Jauzi juga membantah ahli sufi yang memisahkan antara hakikat dengan syariat dengan menyatakan yang dinamakan sebagai ilmu ialah yang sampai kepada seseorang menerusi perantaraan, manakala tasawuf atau lisan hakikat adalah yang sampai kepada seseorang tanpa sebarang perantaraan. Yang inilah yang ditentang, yang dilawan oleh Ibn Jauzi, iaitu yang buat pembahagian, yang buat suku ataupun jurang yang sangat besar antara hakikat dan syariat. Dalam erti kata lain, bila mana dah berada pada makam hakikat ini, duduk pada ilmu hakikat ni, tak perlu dan tak ada lagi keutamaan dan keperluan untuk peduli pada syariat. Sebab tu kalau kita tengok, inilah yang ditentang oleh Ibn Jauzi. Sehinggalah mereka dakwa cara dia orang dapat ilmu berbeza dengan orang syariat. Orang syariat dapat ilmu dengan belajar, dengan melihat kalam-kalam ulama-ulama yang terdahulu, perkataan-perkataan ulama terdahulu. Sebab tu ada kata-kata yang dinisbahkan kepada kelompok sufi ini, kata-kata tu berbentuk merendahkan orang syariat. Orang syariat ni lah orang yang belajar macam kita-kita semua ni lah. Dia kata orang syariat ni hanya belajar daripada orang mati. Sebab tengok kalam ulama dulu, pendapat ulama terdahulu. Tapi kita ni belajar direct daripada Allah Azza wa Jal yang tak akan pernah mati, yang maha hidup dan tak pernah mati. Kata-kata tu dari satu segi nampak okey, betul. Tapi dari satu segi yang lain ada usaha untuk melakukan pemisahan antara hakikat dan juga syariat. Kemudian tengok apa lagi dia sebut. Dia kata, beliau menukilkan kata-kata Abu Hafs bin Syahid yang menjelaskan dalam kalangan ahli sufi ada yang berpendapat menyibukkan diri dengan ilmu adalah satu bentuk kesia-siaan. Yang inilah yang dikatakan melampau ni. Belajar, bawa buku, buat catatan, ini semua benda sia-sia. Sepatutnya kita kena fikir macam mana nak create hubungan yang rapat dengan Tuhan, yang mana bila mana hubungan tu terjadi, semua ilmu-ilmu akan dibuka, kefahaman akan terbuka tanpa perlu kepada penelitian dan pengkajian lagi. Kerana ilmu mereka diperoleh tanpa sebarang perantaraan. Sebab bagi golongan sufi, ilmu itu diambil dengan perantaraan. Paling-paling common ataupun paling-paling standard golongan sufi yang melampau, dia orang mendakwa ilmu yang dia orang dapat melalui perantaraan Khidir alaihi salam. Kita dah bahas sebelum ni pada bab kasyaf, bab yang kedua. Jadi kita boleh tengok, ini adalah dakwaan-dakwaan yang datang kemudian, bukan daripada tokoh sufi yang awal. Ibn Syahid menyatakan, tokoh-tokoh awal generasi tasawuf adalah terdiri daripada tokoh-tokoh yang menguasai Al-Quran, fiqh, hadis dan tafsir. Namun malangnya ahli-ahli sufi itu sukakan sifat malas. Malas tapi nak suruh kita ni dikenali. Malas belik apa-apa pun, malas belik buku apa pun, tapi nak supaya dikenali. Jadi buatlah dakwaan-dakwaan seperti ini. Tujuannya ialah untuk mengangkat diri secara tidak langsung,
dalam masa yang sama membentuk satu stigma dan pemikiran kepada orang-orang awam yang tak kenal mana satu ulama betul, mana satu ulama yang palsu, supaya merendahkan ulama yang betul-betul mengkaji di manakah ilmu yang sebenarnya. Ibn Jauzi mengemukakan kata-kata Sayyiduna Ali yang selalu diguna pakai oleh ahli-ahli sufi untuk menguatkan pegangan mereka. Sayyiduna Ali dikatakan menyebut ilmu batin itu adalah salah satu daripada rahsia Allah dan salah satu hukum daripada hukum-hukum Allah yang dicampakkan ke dalam hati mana-mana walinya yang dikehendaki. Ibn Jauzi menyatakan hadis di atas adalah sebuah hadis yang tidak ada asas sama sekali. Maknanya biasanya golongan sufi di zamannya, di zaman Ibn Jauzi ni akan guna kata-kata itulah. Dan memang kita tengok dulu ada satu risalah yang disebarkan, dicetak, iaitu kata-kata Nabi ataupun hadis-hadis Nabi yang merupakan nasihat kepada Ali bin Abi Talib. Memang kelompok sufi ni dia sinonim dengan Ali, dan tak dinafikan dari segi sejarahnya sufi ni terbentuk daripada Syiah. Dia punya pengaruh amalan dia tu datang dari Syiah. Sufi dia punya meditasi dia punya ritual dia tu. Sufi tu memang datang daripada sunnah pun hakikatnya. Cuma saya nak sebutnya lah yang melampau ni, yang nak berpisah daripada syariat ni, yang buat pemisahan ni, biasanya dia orang ambil pedoman amalan tu daripada zikir-zikir yang diamalkan oleh Syiah. Sebab tu kita tengok ada sebahagian kelompok-kelompok sufi ni, bila kita cek zikir dia orang, biasanya dia akan ada dalam kitab Biharil Anwar. Biharil Anwar ni adalah kitab zikir-zikir yang dipegang kuat oleh penganut Syiah. Ini antara sumber dia. Biharil Anwar ni banyak. Sebab tu kau tengok buku-buku zikir-zikir yang tak ketahuan hala ni biasanya datang daripada Biharil Anwar. Selain pada tu, balik kepada hadis Ali, hadis nasihat Nabi kepada Ali ni, dulu ada satu buku dicetak. Saya tak ingat cetakan mana, tapi adalah dijual, bahkan dikuliahkan oleh sebahagian ustaz-ustaz, iaitu hadis-hadis yang dimulai dengan Ya Ali. Kalau kita tengok para ulama, antaranya Ibn Jauzi sendiri, dan juga ulama-ulama yang mutaakhirin, Mulla Ali Al-Qari, ni antara yang dekat dengan kita daripada India. Antara petanda hadis tu daif, terlalu daif, mungkar dan palsu, dia dimulakan dengan Ya Ali di hadapan. Biasanya macam tu. Jadi jangan terpedaya dengan hadis-hadis yang dimulai dengan Ya Ali. Ali tu okey. Ali tu Ali bin Abi Talib, tapi hadis yang dimulai dengan Wahai Ali ataupun Ya Ali, biasanya hadis ni ialah hadis yang tak jelas. Tapi biasa kelompok-kelompok ni dia kata inilah hadis Nabi. Kerana apa? Kerana orang yang dia sedang bercakap itu, dia sedang sampaikan pengetahuan itu, pengetahuan yang tak betul tu lah. Ialah orang yang tak ada asas langsung dalam ilmu hadis, sehingga boleh terima bulat-bulat. Okay. Bantahan Ibn Aqil, bagi beliau pembahagian syariat dengan hakikat suatu bentuk keburukan. Kerana syariat adalah segala apa yang disifatkan oleh Tuhan yang maha benar untuk kepentingan para makhluk dan peribadatan mereka. Kalau buang syariat, maka umat Islam keseluruhannya akan mundur, dan akhirnya kita terpaksa pakai sistem yang dibuat oleh non-Muslim secara keseluruhannya, daripada urusan jual beli paling ringkas sampailah kepada urusan kenegaraan. Sebab tu tuan-tuan, ni saya sebut dari segi sejarah, penjajah-penjajah yang datang ke tempat kita, ataupun penjajah-penjajah barat yang pergi ke mana-mana wilayah orang Islam, di Mesir ke, di Turki ke, di tanah Melayu kita ke, biasanya dia orang tidak ada apa-apa masalah dengan kelompok sufi. Dia orang tak bergaduh dengan sufi dalam sejarah. Sufi tak akan buat apa-apa serangan. Ada, tapi dia sikit sangat. Sangat sikit. Ada sebahagian catatan sejarah menunjukkan pengikut kepada tarikat Syaziliyah ni, dia orang agak kuat menentang pemerintah. Hatta di Libya, di Jazair, di Algeria. Tapi kebanyakan kes, contoh kau tengok di Turki, ketika mana pendudukan Kamal Atatürk ni, tiada sangat tentangan daripada kelompok sufi. Kalau ada pun seorang, Badi'uz Zaman Said Nursi, dia tu ahli sufi, tapi dia bukan sufi yang kerja nak zikir,
buat bulatan saja. Tapi sufi yang jenis macam ni, biasanya pemerintah tak akan rasa, penjajah tak akan rasa tertekan. Sebab dia orang hanya nak bolehnya dia orang berzikir saja. Dia orang tak ada usaha nak memperundang-undangkan apa yang ada dalam Quran dan hadis, nak menaikkan balik muamalat-muamalat yang ada dalam kitab-kitab untuk diamalkan dalam muamalat harian, tak ada. Akhirnya apa jadi dengan keadaan seperti ini, mengasingkan antara hakikat dan syariat? Apa akan jadi? Dunia ni dikuasai oleh pihak lain. Sebab tu kalau tengok golongan sufi ialah golongan yang tiada masalah dengan pihak penjajah kebanyakannya. Sebab itulah yang diidamkan oleh penjajah, iaitu lekakan mereka dengan berzikir banyak, meratib banyak, supaya dia tak payah sibuk lagi fikir siapa yang buat undang-undang negara dia, siapa yang jadikan urus niaga, jual beli dia orang ni, yang letakkan syarat apa semua ni, semua kita tak payah sibuk-sibuk nak suruh dia orang tinggalkan, biar dia orang kekal macam tu. Tapi kalau ada saranan untuk mengangkat, mengundang-undangkan konten yang ada dalam Al-Quran, yang ni sangat tidak disukai oleh para penjajah. Sebab dia orang tahu itulah sebab naiknya dan jatuhnya undang-undang dia orang. Ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu Ibn Jauzi, Ibn Aqil apa semua, dia orang angkat benda ni supaya kita tahu tembelangnya di mana, buruknya di mana, side buruk dia ataupun pekung hitamnya duduk di mana. Kemudian tengok, hakikat yang datang selepas itu tidak lain selain daripada sesuatu yang berlaku ke dalam jiwa yang melibatkan campakan daripada syaitan. Hakikatnya itu semua ialah bisikan syaitan. Setiap orang yang berpegang dengan hakikat tanpa mengambil kira syariat, dia seorang yang terpedaya dan tertipu. Maknanya kalau fokus yang tu saja sehingga merendah-rendahkan syariat, itu ialah satu bentuk penipuan yang berlaku. Muka surat 56. Ibn Aqil memberi amaran keras kepada umat Islam agar tidak mendengar ucapan ahli sufi yang tidak mempunyai sokongan yang kukuh dan mantap. Tak boleh dengar. Sebab tu ada ulama dia sungguh-sungguh memberitahu benda ni. Ini berkaitan dengan kemaslahatan, keaslian dan ketulinan pengamalan agama. Kerana mereka adalah golongan zindik yang mengumpulkan antara pakaian petani, pakaian yang compang-camping dan juga pakaian bulu dengan kerja-kerja boneka golongan etis. Kita kira kata-kata Ibn Aqil ni memang straight to the point. Dia kata jangan tertipu dengan pakaian-pakaian yang menampakkan kewarakan dan kezuhudan mereka. Tapi sebenarnya mereka membawa ideologi pemisahan agama ni. Sebab tu kita akan tengok bila mana berlaku pengasingan hakikat dan syariat ni, apa jadi? Perbuatan-perbuatan yang jelas melanggar syariat. Contohnya, bertukar-tukar pasangan, berzina dengan sebab tukar pasangan. Ini ada dalam setengah tarekat. Tarekat yang melampau lah. Jadi tak haram untuk kelompok dia orang. Benda tu tak salah. Benda ni, perkara ni telah berlaku dalam Syiah Ismailiyah. Tuan-tuan tengok, di India dan Pakistan, penganut Syiah Ismailiyah ni ramai di sana. Walaupun dia punya tempat, orang kata apa, tempat-tempat suci bagi Syiah Ismailiyah ni banyak di Yaman. Kubur-kubur tokoh-tokoh Syiah Ismailiyah ni, Imam Hadi ni antara tempat-tempat yang kita kira tempat penting lah bagi kelompok Syiah Ismailiyah ni. Syiah Ismailiyah ni dia pecahan daripada Ithna Asyariyah, tapi dia punya orang kata apa, keterlihatan Syiah ni bukan melalui maki sahabat, kutuk sahabat, bukan. Dia orang lebih pada zikir, tapi dia orang punya ritual ekstrim. Antara ritual yang dia orang akan buat ialah bila mana tiba 1 hingga 10 Muharram. Ada satu tempat di India, di Uttar Pradesh, dalam daerah Uttar Pradesh ni, ada satu kawasan di Uttar Pradesh ni dibina satu kubur, didakwa itu kubur Hussein bin Ali, cucu Nabi. Tempat tu dinamakan dengan Imam Bara Chotabara di situ. Daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram, 1 sampai 9 tu dia akan buat persiapan yang luar biasa. Tukar bendera Ya Hussein semua. Ni tuan-tuan boleh tengok memang real berlaku di Imam Bara Chotabara di Uttar Pradesh. Kita kena tahu penganut Syiah yang paling ramai di dunia ialah di India dan Pakistan. Tapi negara Syiah yang paling kukuh, stabil ialah Iran dan juga Iraq. Penganutnya tak ramai. Rakyat dia tak semua Syiah di Iran dan Iraq ni. Tapi di India paling ramai.
Paling ramai. Okay. Syiah Ismailiyah daripada India ni, bila mana sampai 9, 8, 9 dan 10, kemuncaknya ialah pada 10 Muharram, dia orang akan buat satu macam kemah yang cantik di kawasan dataran Imam Bara, Chota Bara tu. Lalu dia orang akan buat macam-macam. Dia orang akan menghikayatkan kisah-kisah sahabat-sahabat yang dikatakan kafir ni, macam Abu Bakar, macam Umar yang telah berlaku zalim kepada Ahlul Bait. Dia orang pakai baju hitam, dia orang tepuk-tepuk badan, itu normal. Tapi dia akan pergi pada acara kemuncak, iaitu pada malam Ashura tu, malam Ashura. Maknanya 9 hari bulan, malam tu dia orang akan tutup lampu dan dia orang akan melakukan hubungan zina terbuka. Semua tarik di mana-mana perempuan. Dan pada malam itu, semua hubungan zina itu ditanggung oleh imam-imam yang dia orang imami itulah. Benda ni realiti berlaku. Jadi sebahagian tarekat dia tarik amalan itu. Tarekat yang melampau. Tarekat ni ada di Morocco sikit. Sebab tu ada sebahagian tarekat-tarekat yang pelik sikit. Di Morocco ni antara negara yang banyak aliran tarekat. Dia orang bila mana dia orang buat ratib zikir, dia orang akan buat 2 tingkat. Laki bawah, perempuan atas. Tapi perempuan yang berzikir tu, yang terloncat-loncat apa semua tu, dia orang akan berzikir di tingkat atas tu dengan lantai yang jarang. Ni saya dengar daripada sebahagian daripada orang Morocco sendiri cerita. Yang mana dia dulu terlibat dengan tarekat ni. Dulu dia dihantar jadi guru di Malaysia ni. Dia cerita pengalaman dia. Dia join tarekat, dia dah tinggalkan tarekat tu. Maknanya dia akan, lelaki di bawah yang zikir ni, dia akan tengok perempuan yang zikir terloncat tu daripada lantai jarang di atas. Itulah realiti yang berlaku. Sebab tu saya kata dia tarik, amalan tu dia tarik attach daripada Syiah Ismailiyah. Ismailiyah lah yang banyak buat benda-benda yang pelik-pelik macam ni. Okay, sebab tu kalau orang yang study tentang Syiah dan study tentang Sufi melampau. Bukan semua Sufi ni. Sufi melampau, dia akan tengok. Dia macam adik-beradik kembar yang boleh duduk sebelah. Kita tak akan boleh beza antara kedua. Antara tokoh ulama' yang memberi jasa terhadap pembongkaran ini, selain pada Ibn Jauzi, Ibn Aqil ni dia meletakkan asas. Tapi yang meneruskan kajian yang lebih teliti ialah Ihsan Ilahi Zahir daripada India. Pakistan. Silap, bukan India, daripada Pakistan. Yang juga telah mati diburu oleh kelompok-kelompok pelampau ini kerana tak puas hati di atas pembongkaran dan pendedahan dia. Kalau tuan-tuan baca, Ihsan Ilahi Zahir ni telah buat macam-macam kajian. Buku-buku dia banyak. Dia terjemah dalam bahasa, berbagai-bagai bahasa. Itu ialah benda yang kita boleh tengok. Dan akhirnya mati dibom waktu sedang berucap di Karachi. Cuma saya nak sebutnya ialah kita terhutang budi dengan dia sebab dia yang banyak bongkarkan benda ni. Selain pada tu tokoh ulama yang agak awal juga yang cerita ialah Imam Al-Ghazali melalui kitab dia Fadaih Batiniyah. Sebab kita bincang bab hakikat dan syariat ni. Imam Al-Ghazali ni tulis Fadaih Batiniyah ni sebelum tulis Ihya Ulumuddin. Ada orang cuba untuk nafikan, tak, buku ni bukan Ibn Ghazali tulis, tapi dia memang tulis pun. Dia memang ada dan dicetak sampai zaman sekarang ni wujud. Buku dia nipis, tak tebal sangat pun. Tapi dia terang, direct to the point. Ayat-ayat yang dia sampaikan tajam. Nak sebutnya bahayanya kelompok ini. Bahayanya kelompok ini. Okay. Jadi kata Ibn Aqil, jangan tertipu dengan pakaian mereka seperti mana pakaian petani, pakaian compang-camping, pakaian bulu. Pakaian bulu ni maksudnya pakaian yang tak dijahit dengan betul. Dia macam satu jubah yang tak dijahit dengan betul. Antara bangsa yang masih mengekalkan pakaian ini bangsa mana? Kashmir. Kashmir masih pakai macam tu. Saya pernah sampai di Kashmir dan kita tengok pakaian. Dia jubah dia daripada kain kasar. Jubah dia kurta jugalah, kurta macam India Pakistan pakai, nampak seluar juga yang ada belah kat tepi. Tapi kain dia kain yang sangat kasar. Dan dia bukan ditenun dengan baiklah, bukan ambil ukuran badan nak buat slim fit ke regular fit, tak ada. Nampaklah pakaian yang dibuat dalam keadaan lebih kurang macam tu je. Itu contohlah. Kalau tuan-tuan nak tengok, nak Google tengok macam mana pakaian bulu yang dimaksudkan tu. Okey. Mereka makan, minum, menari, mendengar, simak. Mendengar, simak ni maksud dia apa? Ucapan, alunan syair-syair.
Maaf sekarang saya sebut, dia mungkin dipanggil dengan qasidah zaman sekarang. Tak semua qasidah tu tak betul. Cuma nak katanya, itu ialah imprint dia lah lebih kurang. Okay. Dan mengabaikan hukum hakam syarak. Golongan zindik sendiri sebenarnya tidak berani untuk menolak syariat, sehingga datang golongan sufi tersebut lalu membawa bersama mereka golongan yang cabul. Perkara yang pertama mereka lakukan ialah meletakkan nama, iaitu hakikat dan syariat. First kali dia orang akan buat ialah dia orang akan sebut benda tu dulu, sebelum dia orang akan ganggu gugat kita daripada kewajipan salat, puasa, zakat dan seterusnya dan seterusnya. Okay. Itu bantahan daripada Ibn Aqil. Okay. Ni bantahan yang sangat kuat. Yang seterusnya ni, yang ketiga ni, bantahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ataupun Al-Jilani. Dua-dua boleh baca. Okay. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kalangan ahli sufi yang sederhana dan juga hidup pada kurun yang ke-6 juga membantah pemisahan yang dilakukan oleh sesetengah ahli sufi antara hakikat dan syariat. Dia sendiri pun bantah. Bahkan bagi beliau, setiap hakikat yang tidak disaksikan oleh syariat adalah batil. Maknanya mesti kena follow. Tak boleh nak buat pemisahan. Bantahan terhadap takwilan ahli sufi. Okay. Tadi dah selesai pembahagian hakikat syariat tu dah selesai. Sekarang ni lah takwilan dia orang. Dia orang baca hadis Nabi, dia orang takwil macam mana. Dia orang baca Quran, dia orang tafsir ayat Quran, takwil macam mana. Saya pernah ada pengalaman jumpa satu orang yang memang intimak. Intimak ni maksud dia apa? Konsisten mengikuti satu tarikat ni. Tapi dia bukan tuan guru lah, dia antara pengikut tegar. Tanya dia tentang pemahaman terhadap hadis Nabi, iaitu hadis Jibril. Yang Jibril datang mari jumpa Nabi, menyerupai manusia. Tanya tentang Islam, iman, ihsan. Kita tanya dia, apa maksud ihsan? Bila mana Jibril tanya pada Nabi, mal ihsan? Nabi pun jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ihsan itu maksudnya menyembah Allah Azza wa Jal seperti mana kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maka bayanglah kamu dilihat olehnya. Waktu kita tanya, apa pandangan tentang hadis ni? Dia kata inilah dasar kepada fana'un nafs. Di sisi ahli sufi ni, di sisi sebagai sufi ni, dia ada satu konsep dan teori fana'. Fana' ni maksud dia apa? Binasanya diri orang itu, lalu berlakulah hulul dan ittihad. Saya kena sebut istilah ni, walaupun tuan-tuan tak faham kena sebut. Hulul maksud dia apa? Hulul ni ialah turunnya zat Tuhan bersatu dengan zat makhluk. Ittihad, naiknya zat makhluk bersatu dengan zat Tuhan. Ini yang ada dalam sebahagian sufi. Dia kata, sebab itulah waktu salat, tuan guru kita kata, tuan guru dia orang lah, okay, kita kena fanakkan diri kita, kena binasakan diri kita. Jadi kita hadis Nabi tu, Nabi kata, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Macam mana kita nak melihat dia? Sebab memang kita tak boleh melihat dia. Yang kita kena lihat ialah diri kita sendirilah. Diri kita sendiri itulah Allah. Itu, dia pergi situ. Dia pergi ke situ. Kita sendiri ni mengandungi zat Allah. Itu konsep hulul yang dibawa. Kita tak boleh tengok Tuhan, dia kata. Sebab kita ni bahagian daripada Tuhan. Kita sendiri dah bahagian daripada Tuhan. Jadi itulah maksud Nabi. Jadi dia orang terus menggunakan hadis tu untuk justify. Teori dia orang tu disokong oleh hadis ini. Kita tengok. Itu yang nak dimaksudkan dengan takwilan ahli sufi ni. Para ulama telah membantah takwilan yang dilakukan oleh ahli-ahli sufi terhadap Al-Quran sehingga mengeluarkannya daripada maksud yang dikehendaki syarak. Mereka memperkukuhkan tafsiran itu dengan takwilan yang fasid atau yang mereka namakan sebagai tafsir isyari. Tafsir isyari maksudnya ialah tafsir yang datang dengan sebab rasa hati, getaran hati, kasyaf yang ada pada satu orang tu. Okay. Pertama, Ibn Jauzi. Memang dialah tokoh yang paling awal yang akan digunakan sebagai dasar untuk cakap isu ni. Sebab dia antara orang awal yang cerita. Okay. Ibn Jauzi kata, Ibn Jauzi misalnya membantah takwilan yang dibuat oleh Abu Hamzah Al-Khurasani yang menyandarkan perancangan jahat. Iaitu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa makaru wa makarallah. Makar itu maksudnya ialah perancangan jahat. Kata Abu Hamzah Al-Khurasani,
al-makru kepada Allah itu sebagaimana yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-42, beliau menganggap perbuatan tersebut sebagai satu bentuk kebodohan. Ia seolah-olah menggambarkan para nabi tidak makan, tidak minum, bahkan mereka sentiasa sibuk dengan mengingati Allah Azza wa Jal. Alangkah beraninya mereka mengeluarkan kata-kata yang buruk tersebut. Mereka kata antara makrullah kepada para nabi dan rasul ini, makrullah ni maksudnya tipu daya Tuhan untuk bantu nabi dan rasul mengeluarkan mereka daripada kebiasaan kemanusiaan. Sebab tu dia kata nabi ni puasa tak berbuka sampai kesudah. Memang ada dalam hadis. Memang ada dalam hadis nabi ni melakukan wisal. Wisal ni maksudnya puasa straight. Start dia puasa lepas daripada subuh sampai maghrib tu tak buka lagi. Sambung sampai esok, sampai lusa. Tapi Nabi larang umatnya ikut. Sebab tu khusus pada para Nabi. Cuma kata Abu Hamzah Al-Khurasani, itulah makrullah kepada para Nabi, mengeluarkan mereka daripada kebiasaan manusia. Maknanya mereka ni pada waktu tu bukan manusia dah. Mereka tu telah melakukan kebiasaan yang bukan manusia. Jadi dia kata makrullah itulah. Okay. Itu tafsiran ikut kepala otak sendiri. Tiada sokongan, itu hanya sedap hati dia saja, sedap rasa dia sebut. Okay. Sebab itulah Ibn Jauzi membantah kelompok ni. Sebab menyelewengkan tafsiran Al-Quran sesuka hati. Persoalannya, adakah harus bagi Allah Azza wa Jalla itu disifatkan sebagai perancangan jahat sebagaimana yang termaktub dalam perkataan al-makr? Bolehkah kita nak kata Allah Ta'ala buat benda tu, buat tipu daya perancangan jahat pada para Nabi? Mustahil, sebab ini ialah utusan Tuhan. Padahal maksud sebenarnya ialah Allah membalas perancangan jahat orang yang melakukan tipu daya tersebut. Itu maksud dia. Maksud dia ialah bila mana Nabi dikonspirasikan untuk digagalkan, untuk diblok, untuk ditentang, untuk dihalang, Allah Ta'ala jadikan semua pihak yang nak buat benda tu gagal. Bukanlah dengan sebab pihak tu dah bersama-sama nak gagalkan Nabi, jadi Allah Ta'ala pun tambah lagi bagi benda tu jadi, sehingga Nabi ni macam tak betul. Puasa tak makan-makan, runsing tak bercakap dengan orang berhari-hari. Benda tu berlaku pada para Nabi, sebahagian para Nabi dan Rasul. Ini ialah bentuk tafsiran-tafsiran yang menyeleweng, yang melampau. Sebab itulah bila mana zaman kita ni ada orang promote, dia kata kalau satu orang susah, seru nama sekian-sekian. Itu ialah benda yang ditentang oleh ulama dahulu. Sebab tu ada ustaz-ustaz dia lawan balik. Sebab benda tu memang salah. Sebab tu ada orang bila mana dia cerita, bila mana hujan ribut guna ayat ni, lepas tu dia kona dengan perkataan bahasa Melayu. Ini semua jenayah yang sangat jelas dan bahaya dalam menjaga ketulinan Al-Quran, dalam menjaga ketulinan agama. Tiba-tiba ada sebahagian orang dia rasa benda tu okey. Bahkan dia rasa ini petua, ini testimoni yang kita boleh guna ataupun tak boleh guna. Kita tak boleh kata dia tak betul. Tapi hakikatnya benda tu lah yang ditentang. Tuan-tuan boleh tengok kata-kata Ibn Jauzi sangat-sangat kasar kepada Abu Hamzah Al-Khurasani. Dia kata, alangkah beraninya mereka mengeluarkan kata-kata yang buruk tersebut. Dan kalau tengok banyak lagi lah kata-kata Ibn Jauzi yang lagi keras daripada tu. Okay. Ibn Jauzi menyatakan rasa hairan beliau bagaimana ahli-ahli sufi itu begitu menjaga setiap suapan makanan yang masuk ke dalam mulut mereka dan setiap patah perkataan yang diucapkan mereka. Tetapi malangnya dalam bab tafsir Al-Quran, mereka pergi terlalu jauh sehingga keluar batasan. Memang benda ni realiti berlaku. Kita tengok ada sebahagian orang yang terlibat dengan sufi, dia sangat jaga makanan dia, pakaian dia, tapi waktu dia cakap tentang Al-Quran, jauh menyeleweng. Saya nak bagi contoh. Contoh ni yang berlaku di negara kita, tanpa saya menyebut nama dia, sebab orang yang sebut tu pun dah meninggal. Cuma saya nak sebut kesannya. Ada satu orang bertaraf tuan guru, dah meninggal apa, saya tak nak sebut negeri mana, tapi dia ni terkenal dengan satu orang yang sangat warak, sangat jaga terutamanya makanan ni. Anak-anak murid dia kata dia ni tak pernah makan dekat kedai. Dan kedai warung tak pernah makan.
Ada sebahagian anak murid yang mengaji dengan dia di pondok tanya, sebab apa tuan guru tak makan kedai? Dia kata, orang bodoh je makan kedai makan ni. Situ semua orang tak reti fiqh, orang tak reti fardu ain. Telur pun tak basuh, telur pun tak basuh. Punya marah dia. Sebut macam tu tuan tahu lah kan negeri mana, tapi tak payah syariah negeri mana. Okay. Dia buat satu huraian tentang akidah. Dia ada baca ibarah daripada kitab. Dia kata Muhammad itu seluas lautan, Allah Ta'ala itu setitik daripada lautan tersebut. Tuan nampak? Tuan nampak ada benda tak kena pada kenyataan dia tu. Muhammad itu seluas lautan, Allah Ta'ala itu setitik daripada lautan tu. Apa dia nak bawa tu? Itu konsep Nur Muhammad yang nak bawa. Dia punya jaga, makan dekat kedai dia tak makan. Tapi waktu dia membaca ayat-ayat Al-Quran, waktu dia melihat hari-hari Nabi, dia boleh pergi ke ideologi itu. Dia punya jaga. Inilah yang Ibn Jauzi sebut. Sebahagian ahli sufi, sebahagian orang, sebab dia memang follow sebahagian tarikat lah. Tuan guru ni dah meninggal dah pun. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia atas kesilapan dia. Cuma saya nak kata kesan dia, sampai ke hari ni yang follow dia masih lagi ikut teori tu. Dia mungkin dah mati dah lama dah masuk kubur. Tapi tak selesai, sebab dia sudah ada kepercayaan, dah ada pengikut, dah ada follower dia. Waktu dia cerita, orang akan iakan semua sekali. Jadi ini benda yang kita tengok macam mana dan kenapa para ulama bersungguh-sungguh sangat melawan kelompok ini. Ketika mengulas takwilan yang dilakukan oleh Al-Husain Al-Hallaj yang disebutkan di atas tentang perkataan Al-Makr, Ibn Jauzi tidak segan menyatakan ia satu bentuk takwilan yang mengkufurkan, kerana apa yang ditakwilkan itu satu bentuk permainan dan persendaan kepada Allah. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala ni pula membantu perancangan jahat daripada orang-orang jahat untuk kena pada Nabi. Sama macam kes tadi. Bila mana dia kata Allah Ta'ala tu setitik, Muhammad tu seluas lautan. Apa yang kita faham? Sebab dalam ucapan dia sebut, video dia masih ada. Tuan-tuan carilah, saya tak nak sebut nama. Saya tak larat nak bergaduh. Okay. Dia kata Allah Ta'ala tu tak tara mana Muhammad kemas lagi. Dia sebut. Dia dah meninggal pun. Tapi saya nak katanya, kalau Ibn Jauzi hidup dan dengar perkataan itu lebih lagi besar kemarahan para ulama. Ini betul-betul mempersendakan, memperkecilkan Tuhan. Sangat-sangat memperkecilkan Tuhan. Ini benda yang kita kena tahu. Realiti dia. Realiti bila mana para ulama mengeluarkan pandangan-pandangan dan bersungguh-sungguh melawan arus. Memang terpaksa melawan arus. Dengan sebab cerita benda ni. Okay. Ketika mengulas tentang takwilan yang dibuat oleh Al-Junaid ke atas ayat 6 surah Al-A'la dan juga ayat 169 surah Al-A'raf di atas, Ibn Jauzi menjelaskan tafsiran jangan lupa beramal merupakan tafsiran yang tidak kena pada tempatnya, bahkan jelas salah, kerana Al-Junaid mentafsirkan sebagai bentuk larangan, sedangkan ia bukan berbentuk larangan. Sebaliknya ia adalah khabar ataupun predikat dan bukan larangan. Maksudnya yang sebenar ialah engkau tidak akan lupa, iaitu pada ayat sanuqri'uka fala tansa. Ayat tu bukanlah ayat yang bermaksud kita kena beramal tak berhenti, tak payah buat kerja apa. Sanuqri'uka fala tansa maksud dia apa? Kami akan bacakan pada kamu sehingga kamu tak lupa. Maknanya kita ni kena baca kerja kita, kena berzikir, kenapa? Bukan kerja kita duk pergi cari makan apa semua, duk kerja, duk fikir nak bangunkan negara, nak bangunkan syarikat, institusi, nak jaga kelompok ni. Tak perlu. Ayat tu bukanlah ayat suruhan dan larangan buat Nabi. Ayat tu khusus pada Nabi, iaitu ayat menjaga. Allah Ta'ala akan menjaga Quran tu tersemat dalam hati Nabi dan Nabi tak akan lupa selama-lamanya. Khususiah kepada Nabi ayat tu. Tapi dia twist sehingga menampakkan. Tapi kalau tengok last kali, cubaan-cubaan ini adalah untuk membenarkan kebiasaan dia orang. Mungkin dia dah rasa tertekan, orang dah kata apa golongan ni, sampai tak nak berkawan dengan orang, naik atas bukit, naik atas gunung, duk berzikir, duk apa. Lalu dia bengang dengan perkataan macam tu. Dia pun kata, apa yang aku buat ni adalah Quran. Apa yang aku buat ni disuruh oleh Allah Ta'ala. Kamu tu yang salah. Kamu yang sibuk duk berniaga, kamu yang sibuk duk buat ni, kamu yang salah. Dalil dia apa? Sanuqri'uka fala tansa. Mudah. Cara dia beristidlal tu sangat-sangat tidak cermat kerana terbawa oleh emosi. Okay.
Ini kerana jika ia berbentuk larangan, sudah tentu ia muncul dalam bentuk majzum. Tafsiran di atas jelas menyelisihi ijma' ulama. Begitu juga tafsiran terhadap ayat 169 surah Al-A'raf, ia merujuk kepada belajar yang juga merujuk kepada bacaan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang-orang yang rabbani, yang mana kamu mengambil pengajaran yang ada dalam kitab dan apa yang kamu pelajari. Kalau kita tengok dalam terjemahan ini disebut, tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kamu selalu mempelajarinya. Nak sebut pada kita apa dia? Penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran untuk kegunaan sendiri atas kapasiti kumpulan atau kapasiti peribadi, ianya benda yang ditentang sangat-sangat oleh para ulama. Ibn Jauzi dan Ibn Atiyah membaca tafsir setengah ahli sufi terhadap ayat 106 surah Baqarah yang menyatakan maksudnya ialah para wali. Yang ni kita akan tengok pada kali yang akan datang. Sebab kita kena datangkan dari dalil je. Sebab tu saya baca, untuk bahagian ni saya baca satu-satu. Saya rasa saya tak boleh skip. Saya tak boleh baca sikit, fokus. Sebab yang ni lah saya rasa antara benda penting dalam buku ni. Sebab dia, benda ni masih berlaku dan berlegar dalam negara kita ni. Masih ada golongan yang menjadi pengkagum kepada metod pembahagian hakikat dan syariat dan guna tafsiran takwilan ayat Al-Quran ni suka hati. Dan kita pun tahu mereka-mereka ini bukanlah duduk sembunyi dalam hutan sana, sembunyi atas gua sana, masuk di bukit sana, bukan. Mereka ialah orang-orang yang duduk berceramah dalam kalangan masyarakat. Bahkan ada tauliah negeri lagi untuk cakap benda ni. Jadi ini benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Sebab tu saya lambat sikit untuk bab ni. Saya nak baca satu-satu supaya kita tahu benda ni bukan 3-4 tahun ni baru orang bercakap. Penentangan ni bukan penentangan sekat-sekat, orang kata apa, 5-6 tahun ni bukan. Tapi penentangan yang sudah lama. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Muka surat 58 tu, tuan-tuan tanda dekat Ibn Jauzi dan Ibn Atiyah. Kita akan sambung situ balik. Jadi kita berpada situ. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.